Alhamdulillah tuan-tuan, sebagaimana Allah Ta'ala ada notis di dalam Al-Quran dia, sebagaimana di akhir-akhir surah Al-Munafiqun, selalu Allah Ta'ala mengingati kita supaya kita tidak lalai dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita pada awal surah itu keadaan orang-orang yang munafik. Satu surah Allah Ta'ala menurunkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala cerita kepada kita keadaan orang-orang munafik. Maka pada akhir ayatnya Allah Ta'ala menyebut bahawa manusia hidup di dunia ini penuh dengan kelalaian. Penuh dengan kelalaian. Kalau kita betul-betul tak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita dimusnahkan oleh perkara-perkara yang melalaikan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu biarkan diri kamu itu lalai oleh kerana amwalukum wala auladukum, oleh kerana harta-harta kamu, dan juga auladukum, anak pinak kamu. Ini dua unsur yang begitu bahaya sekali kita hidup di dunia. Kalau kita betul-betul tak jaga dalam kehidupan kita, inilah yang melalaikan kita utama sekali. Kerana manusia sekarang kita tengok, dia sibuk sangat dengan kejarkan harta kekayaan. Nah, harta kekayaan, pangkat sebagainya. Pangkat itu adalah tangga-tangga, wasilah saja untuk nak dapatkan harta kekayaan. Itu Allah Ta'ala dah tegas di dalam Al-Quran. La tulhikum, jangan kamu biarkan diri kamu itu sampai kamu lalai. Yang menggodakan kita, lalai kita itu ialah amwalukum, harta-harta kamu. Kalau kita tengok di hari ini, manusia banyak sekali. Ini bala utama dalam hidup kita. Bala utama dalam hidup kita di hari ini, inilah punca besar. Punca yang paling besar sekali. Amwalukum. Fitnah inilah menjadi haru-hara, kacau belau. Tak kira di mana saja manusia berada. Tak kira di negara mana. Bila sibuk dengan benda ni, maka habislah kehidupan kita. Masa Rasulullah dan para sahabat tidak ada yang tuan. Sebab itu dia tenang. Selalu dia beribadat. Mengerjakan ibadat. Kerana Allah Ta'ala dah cerita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Memang Allah Ta'ala ciptakan manusia ke alam dunia ni illa liya'budun, utama sekali supaya beribadat. Fokuskan kita kepada ibadat. Adapun kerja buat ni ikuti nombor dua. Nombor dua, akal yang kedua selepas kita beribadat. Sebab itu kita selalu kena ibadat supaya sempurna, barulah kita cari makan. Barulah kita cari makan untuk hidup kita. Tetapi sekarang ni cari makan tu utama dari ibadat. Ini silap kita yang kita hidup sekarang. Sebab tu kacau belau. Manusia kejar dalam mencari kekayaan, tinggal ibadat. Ibadat tu kebelakangan sekali. Sekali-kali. Inilah menjadi musibah dalam hidup kita. Dulu kita masa silam dulu kita tak sangat-sangat, tapi masa sekarang dunia dah maju, memanglah manusia kejar, manusia berlomba-lomba untuk cari kekayaan. Ini memang tetap, memang kenyataan bahawa
manusia ialah penting hidupnya ialah harta milik, harta kekayaan. Maka bila ada dalam jiwa seorang Muslim, seorang beriman, bila banyaknya perasaan ataupun cintanya kepada harta kekayaan, maka musnah apa saja yang beriman kepada Allah Ta'ala, baik ibadat, baik munakahat, baik segala-gala, maka sudah rusak dalam kehidupan kita. Ini perkara yang kita selalu pasti kita kena sedar. Pasti kita kena sedar, pasti kita kena muhasabah diri kita, kembali ke pangkal jalan. Ini tuan-tuan, puan-puan, kita seorang Muslim, seorang Islam, seorang beriman, bertakwa penuh kepada Allah Ta'ala. Selalu Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. An zikrillah, sampai kita tinggal daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mana manusia sekarang ni tinggal ibadat, lalai kepada Allah Ta'ala, duduk dalam maksiat, penuh dengan maksiat, penuh dengan kelalaian. Ini banyak sekali insan yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku seorang beriman ni, kita pastilah selalu ingat, bukan saja kita, anak pinak kita, isteri dan anak-anak kita, menantu kita. Ini kita hidup dunia, matlamat kita yang utama sekali. Sebelum kita hangus nafas sekali terakhir, sebagai last hidup kita di dunia. Bila keadaan kita masuk ke alam barzah, tuan-tuan, habis dah kita. Tak ada dah. Segala-galanya sudah kita tinggal semua. Hari itu hari apa ni? Hari selamat tinggal. Hari selamat tinggal. Sebagaimana kita tengok orang dah meninggal tu, tuan-tuan. Hari dia nak meninggal ni habis dah. Lalu kalau kita dapat dengar apa yang dia ucap, hari dia meninggal tu, tuan-tuan, Allah, kita menangis. Di kampung kita menangis. Yang mana roh dia itu hari pertama sekali, setelah Malikul Maut bawa dia naik, roh dia naik ke langit, kemudian bawa turun pula. Di hari yang mayat dia tu ada dalam rumah dia tu, sebelum orang nak usung pada kubur tu, tuan-tuan, dia nak pergi tu, Allah, risau sekali dia. Dia tak nak pergi, dia kasih kepada rumah-rumah dia, dia kasih pada ahli dia. Kalau kita dapat dengar rayuan dia, kalau kita dapat dengar kata-kata dia, Allah, kita menangis. Kita menangis. Begitulah keadaan orang mati di saat-saat dia nak meninggalkan ahli keluarga dia. Sebab tu Allah Ta'ala ada cerita banyak dalam Al-Quran, tuan-tuan. Tu. Kemudian kita hidup di dunia ni, memanglah orang yang tak sedar ni, dia tak sedar ni, maka tak habislah. Sebab tu Allah Ta'ala dah cerita, alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur, melalaikan kamu itu kerana menghimpunkan harta kekayaan. Harta kekayaan itu melalaikan kita. Itu dikatakan harta kekayaan yang tidak ada hubungan dengan akhirat. Tetapi kalaulah harta kekayaan itu ada hubungan dengan akhirat, sebagai wasilah, itu tak dilarang. Tak dilarang. Tetapi kalau semata-mata kekayaan untuk kesenangan saja, itu memanglah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Tuhan kata, alhaakumut takasur, melalaikan kamu itu kerana menghimpunkan harta kekayaan. Hatta zurtumul maqabir. Itu nyata. Itu memang dah nyata. Hatta zurtumul maqabir. Orang ini bila dia akan sedar? Bila dia akan sedar? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarahi lubang kubur. Itu nyata. Bila orang usung kita pergi kubur, ke lubang kubur, kita dah nyata. Oh, itu baru sedar. Apa boleh buat lagi kita? Ini keadaan manusia hidup di dunia, orang yang duduk di dalam kelalaian, tak ingat.
Yang keduanya, anak pinak kita. Anak pinak kita itu melalaikan kita juga. Buat kita tu lalai. Kita galik. Orang tani kata galik. Lalai. Tu. Hari-hari itu, Allahu Akbar. Anak pinak dia. Galik. Dulu dia tak sempat nak belajar. Pasal dia duk melahirkan anak. Lepas seorang-seorang, lahir anak. Masa muda tak sempat nak belajar. Tak sempat nak cari ilmu. Kerana sibuk dengan anak-anak, duk lahirkan anak. Duk bela anak. Duk bela anak tu. Bila tua dah, ingat kita dah dapat belajar dah. Bahasa nak belajar, bahasa nak buat amal ibadat sepenuh-penuhnya. Tapi, rupa-rupanya, tak dapat juga. Pasal anak kita tu hantar anak dia balik ke kita. Kita pula bercara. Kita pula. Dia tak habis-habislah kita. Ni melalaikan. Anak pinak kita melalaikan kita. Ini nyata. Kalau betul-betul kita tak sedar di hari ini, tak ada ruang untuk kita nak beribadat. Tak ada ruang untuk kita nak beribadat sepenuh-penuhnya. Ni Alhamdulillah. Saya tengok ni, masjid ni Alhamdulillah. Satu masjid yang meriah sekali ibadat. Imam tu cukup dengan doanya, Allahu Akbar. Bacaannya, belajarnya. Ni, jangan nak jumpa ni. Jangan nak jumpa. Jangan nak jumpa masjid macam ni. Bimbingkan anak-anak makmum dia ni begini keadaan. Ni payah. Nak belajar Al-Quran lagi pagi-pagi selepas subuh. Doa tu pun Allahu Akbar. Memang cukup. Allah, saya suka sekali doa tu. Doa tu memang dah doa kita perlu sekali doa tu. Doa ni. Tiap hari kita nak doa tu. Doa tu bukan doa biasa-biasa. Kami sana doa biasa-biasa je. Tapi sini Allah, Masya Allah, panjangnya doa. Aduh, cukup. Ni dengan doa. Lepas tu belajar pula. Tak ada. Imam yang betul-betul tulus, ikhlas nak bimbing makmum ni bukan mudah. Biasanya imam sendiri pun sibuk juga. Assalamualaikum, astagfirullah 3 kali kah? Okey dah, doa. Lepas tu masing-masing keluar lah. Masing-masing keluar lah. Kamu kerja kamu, aku kerja aku. Tu keadaan manusia sibuk memang sibuk. Tu. Ini payah manusia. Sebab tu Allah Ta'ala ini memanglah kita hidup dunia ni penuh dengan cabaran-cabaran. Tu. Ujian daripada Allah. Karena Allah Ta'ala dah cerita dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti kita menemui mati. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu akan jumpa dengan mati. Kamu akan jumpa mati. Di mana saja kamu berada. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau kamu lari, hilang diri, menusuk, hilang di peti yang berteri sekalipun, kamu akan jumpa dengan mati. Kalau kamu lari, duduk dalam peti yang berteri, yang tak boleh angin tu masuk, bahkan itu cepat lagi mati. Cepat lagi mati. Tak boleh menafah, mati lah. Tu Tuhan dah cerita dah kunci dah. Tapi Allah Ta'ala cerita sebelum nak mati tu, Allah Ta'ala kata, wa nablukum bisyarri wal khair. Kami balakan kepada kamu itu. Kami ujikan kamu dulu. Kami beri ujian pada kamu sebelum kamu mati. Yang mana kita hidup sekarang ni, di dunia ni, penuh dengan ujian. Tak siapa pun seorang pun tak ada. Tak jumpa dengan uji. Saya pun diuji. Semua diuji belakang. Ni diuji semua. Kita bilang, kita kata, kita ni tak dapat uji lah. Kita sehat ni. Kita sehat. Kita ada makan, ada apa. Dah. Semua tu kena ujian Allah Ta'ala. Wa nablukum bisyarri wal khair. Tuhan kata, kami ujikan kamu. Ujian itu dua keadaan. Bisyar, rupa ujian itu merupakan kejahatan. Kejahatan. Ujian Allah merupakan kejahatan. Yang mana manusia sekarang ni dah ditipukan uji.
Ujian Allah Ta'ala itu kepada manusia, pada hamba-hamba dia, ialah rupanya kejahatan. Macam sakit. Orang sakit ni memang ujian Allah Ta'ala. Susah, miskin, payah cari makan. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Itu rupa ujian Allah Ta'ala. Kalau kita tak tahu kata itu ujian Allah Ta'ala, oh, lagi mulut kita ni Allahu Akbar. Kata macam-macam kita. Miskin aku ni, teruk miskin ni. Allah, macam mana aku sangat miskin. Tak reda dengan ujian Allah Ta'ala. Tak ingat qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Tak terima ujian Allah Ta'ala. Tak terima qada dan qadar Allah Ta'ala. Tak memuaskan hati kita. Ini orang tak faham tentang hidup dunia ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada cerita dah. Wa nablukum bisyarri wal khair. Ujian Allah Ta'ala itu merupakan kejahatan. Yang kita tak nak, yang kita tak mau. Itu ujian Allah Ta'ala. Macam-macam. Kita belanggar. Kita jatuh parik. Kita sakit. Kita musibah macam-macam. Itu ujian Allah Ta'ala. Yang keduanya, wal khair. Wa nablukum bisyarri wal khair. Ujian Allah Ta'ala itu merupakan kebaikan. Inilah manusia lalai. Dia ingat ini bukan ujian Allah Ta'ala. Dia ingat ini bukan ujian Allah Ta'ala. Ini nikmat Allah Ta'ala. Bukan sebenarnya ujian Allah Ta'ala. Karena ujian Allah Ta'ala merupakan kebaikan. Dia bagi kita sehat. Dia bagi kita kaya. Dia bagi kita ni segala-gala kebaikan. Kita pun lalai. Tak ingat. Kata ini adalah ujian dia. Ini adalah Allah Ta'ala testkan kita. Dia test kita. Dia uji kita. Kamu kaya, ada tak belanja kamu kepada miskin? Kamu ada belanja ke tak? Kamu ada bagi ke tak zakat-zakat kamu? Kamu ada bagi ke tak bantuan-bantuan untuk bina masjid, untuk sebagainya? Ini ujian Ta'ala. Inilah ulama yang mengatakan ujian beginilah yang banyak sekali manusia tak lepas. Ujian ni, mana ia masih dalam ujian Allah Ta'ala, dia tak. Dia digodohkan oleh ujian ni. Banyak sekali. Ni. Tak lulus. Panggil tak lulus. Ujian ni tak lulus. Banyak sekali. Karena manusia bila dia ada harta, memang dia lalai. Dia ingat harta ni harta dia. Harta dia. Dia tak ingat kepada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini paling besar sekali. Paling takut sekali ulama kata. Ujian merupakan kebaikan lah yang paling bahaya sekali. Karena kebanyakan manusia tak sedar. Tidak ada kesedaran. Ini yang paling bahaya kita tengok. Sebab itulah kita hidup dunia ni biar kita tahu apa matlamat kita, apa kita akan bawa dunia ni ke mana. Sebab tu kita orang Islam ni tak ada dah kemoncok sekali ialah belajar. Belajarlah kemoncok. Sehingga ulama dia bilang kita nak jadi ahli syurga ni sekurang-kurang kita ada 4 perkara. 4 perkara kita kena ada pada diri kita sekurang-kurang. Ini sebagai pokok dalam kehidupan kita orang Islam. Satu, kita kena belajar. Ni belajar ni utama sekali tak. Memanglah agama Islam ni agama belajar. Agama mengaji. Sebab tu Al-Quran dia tu Iqra' dulu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu menandakan Islam ini ialah agama tak bukan buta huruf. Agama yang bahasa belajar, mengajar. Lebih-lebih Al-Quran. Al-Quran. Itu yang paling penting sekali. Sebab tu saya berasa bangga dengan mengajar Al-Quran di waktu pagi. Allahu Akbar. Kita buka otak kita, buka mata kita, telinga kita di waktu pagi ni, kita ada Al-Quran. Al-Quran. Begitu juga stesen TV, dia buka Al-Quran. Lepas tu baru dia joget. Lepas tu dia joget. Tapi dia buka dengan Al-Quran. Ambil berkat tak itu. Ini keadaan kita orang Islam ni. Kerana Al-Quran ni lebih. Satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nabi kata, Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, allimin nas al-Quran wa ta'allamhu.
Wahai Abu Hurairah, kamu mengajarlah Al-Quran sekiranya kamu pandai. Sekiranya kamu reti, kamu mengajarlah Al-Quran. Wa ta'allamhu, sekiranya kamu tak reti, kamu belajarlah, Abu Hurairah. Wa idza mutta wa anta ala kadzalik, sekiranya kamu mengajar ataupun kamu belajar, keadaanmu mengajar ataupun mu belajar. Kalau mu alim, mu mengajar, guru sebagai guru. Kalau mu tak pandai, kamu belajar, kamu sebagai murid. Wa iza mutta wa anta ala kadzalik, sekiranya kamu mati, kamu meninggal, hai Abu Hurairah. Nabi cerita kepada Abu Hurairah, sekiranya kamu mati dengan keadaan kamu di makian itu, wa anta ala kadzalik, keadaan kamu di makian itu, kamu belajar ke, kamu mengajar ke, kamu guru ke, kamu murid ke, zaratil malaikatu qabraka, nasyara para malaikat turun ziarahi lubang kubur kamu. Ini keagungan Al-Quran. Malaikat turun ziarah setiap hari penuh. Kama yuzaru baitillahil aqiq, sebagaimana Baitillah diziarahi oleh manusia di Mekah. Tengok, banyak mana manusia di Mekah ziarah Baitillah, banyak mana? Allah macam ular. Itu macam tu. Malaikat turun ziarah kubur kita yang kita mengajar Al-Quran dan juga mengaji Al-Quran. Kalau guru suka kita mengajar sampai kita mati. Murid di makian juga kita mengaji sampai mati. Hari kita mati tu malaikat turun dari langit ziarah kubur kita. Semacam dengan orang duk tawaf di Baitillahil Haram. Tu setiap hari. Inilah karamah. Besar sekali. Itu hadis Nabi. Nabi dah cerita kepada Abu Hurairah, sekiranya kamu mati dalam keadaan begitu Abu Hurairah, nasai para malaikat turun ziarahi lubang kubur. Ziarahi kubur kamu. Ini tanda kemuliaan orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran. Ni guru ataupun murid. Inilah kemuliaan Al-Quran. Sebab tu di hari ini alhamdulillah, biar kita berterusan sampai bila-bila pun, sehingga kita tak dapat datang ke masjid, kita sakit, kita uzur, insya-Allah keberkatan Al-Quran yang kita berterusan ni lah. Tak ada dah. Ini sebagai bekalan kita. Tak ada dah. Sebagaimana kita dengar saat ni, orang-orang yang tak dapat Islam, tak dapat kebaikan dalam Islam ni, orang kafir ni celaka sekali hidup. Sekarang tak ada dah kita. Ni alhamdulillah, benih kita benih Islam, kita jaga dah hari ni. Selama kita jaga ni sedikit sangat waktu yang kita pasti kita kena buat baik ni, sedikit sangat. 60 tahun, 70 tahun ada dah, meninggal dah. 50 pun meninggal dah, banyak sekali. Banyak orang muda-muda meninggal hari ni. Tapi amal ibadat tu tak tahulah amalan. Kerana kita amal ibadat ditimbang. Kerana Tuhan dah cerita, wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan pada hari akhirat itu memang sebenar. Itu Tuhan dah cerita dalam Al-Quran. Wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan pada hari itu memang sebenar. Faman saqulat mawazinu, siapa yang berat sebelah pahala dia banyak berat, faulaika humul muflihun, itu orang-orang yang dapat kemenangan dan kejayaan. Orang yang dapat kejayaan. Wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan dia, hala dia sedikit saja tapi dosa dia tu berat, faulaika allazina khasiru anfusahum, itu orang yang tergolong daripada orang-orang yang rugi. Anfusahum, diri mereka itu rugi, bukan orang lain. Diri dia tu rugi. Pasal apa rugi? Pasal dia hidup dunia, dia tak gaduh dengan amalan-amalan. Orang lain pun 60 tahun juga tapi masuk syurga. Dia 60 tahun tapi masuk neraka. Itu rugi. Itu dikatakan rugi. Sebab tu kita di hari ini alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita iaitu agama Islam, yang mana orang lain banyak lagi dari dunia ni tak jumpa dengan kebenaran. Banyak lagi manusia
Dah Islam dah pun, dah nama dah Islam pun banyak lagi orang lalai. Orang lalai banyak lagi. Apatah lagi orang-orang tak Islam. Dia akan menyesal dalam akhirat nanti. Tu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Inna muqinun. Itu kata-kata rayuan orang-orang kafir. Tu anda cerita dari surah Sejadah yang tu imam baca sekejap tadi. Aduh. Tu Allah Ta'ala ada cerita tu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Orang kafir bila dia ada di akhirat nanti, bila dia tengok dah azab di depan dia, neraka di depan dia ada menyala tu, dia nakisu ru'usihim, dia iling kepala, dia pusing kepala dia. Siaplah aku macam mana ni? Siaplah aku. Tu. Menyesal dia. Menyesal. Tu. Sambil-sambil tu dia kata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami dah nampak dah. Kami dah nampak dah api tu. Neraka di depan dia dah. Wa sami'na farji'na. Dan kami dengar dah. Dengar apa? Orang duk berjeri. Orang duk melaung-laung. Orang duk minta tolong. Tu dalam neraka tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Hantarlah kami ke dunia semula. Hantarlah kami ke kampung kami semula. Atau minta. Ini penyesalan. Ini kesesalan masalah. Orang-orang kafir yang tak bernasib baik. Kita hari ini alhamdulillah jagalah Islam ni supaya sampai akhir hayat kita. Banyakkan amal ibadat kita. Jangan kita lalai hidup hari-hari. Kerana sementara saja. Sementara saja kita hidup ni. Itu Allah Ta'ala ada cerita dalam buku. Begitu juga kita orang Islam ni. Kita orang Islam sendiri. Dalam Islam, orang Islam sendiri. Kalau kita tak banyakkan amal ibadat, nanti kita menyesal dalam kubur. Yang mana Tuhan kata, wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu duk melaung-laung di dalam kubur tu. Kita ni. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Wahai Tuhan kami, bawa keluarlah kami. Bawa keluar kami. Hantarlah kami ke rumah kami semula. Tu katanya. Rayuan ahli kubur tu. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Itu kata-kata rayuan ahli kubur. Nabi pun cerita kita dalam kubur ni. Nabi ibaratkan kita, Nabi buat bandingan kita ni. Semacam orang lemah air. Orang tenggelam air. Innal mayyita fil qabri kal ghariqil mughawwis. Mayat yang ada dalam kubur tu, bila tak cukup amalan dia, amalan dia tak mencukupi, dia hidup dalam kubur ni memang susah. Nabi kata kal ghariqil mughawwis. Bagaimana orang yang tenggelam air? Orang tenggelam air macam mana? Minta tolong lah. Tolong. Tu keadaan orang-orang tenggelam air. Tu kata-kata Rasulullah, hadis Rasulullah. Kal ghariqil mughawwis yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Selalu dia tunggukan doa daripada orang hidup. Dia perlu doa daripada orang hidup. Sebab tu Nabi suruh kita tinggal anak-anak yang soleh. Anak soleh lah sentiasa mendoakan kepada dua ibu bapa dia. Ataupun kita ni bila ziarahi kubur, kita doalah semua ahli kubur. Jangan ibu bapa kita saja. Kerana orang yang tak mari berdoa tu macam mana dia tu? Orang tak mari berdoa tu. Anak dia tak mari ke kubur ayah dia. Ayah dia sedang menunggu dia. Tak sampai pun doa, tak ada apa. Kita tolonglah doa kepada dia. Muslimin, muslimah. Allah alangkah bahagianya dia, kita tolong dia. Anak pun tak jumpa dah. Tak tahu ke mana dah, duduk ke mana dah anak dia. Mati ke hidup tak tahu dah. Kita tolong doa kita bila kita di kubur. Ini ziarahi kubur. Itu rayuan. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi aw sadaqatil lahu. Atau Nabi kata orang duduk dalam kubur tu, dia tunggu sedekah. Dia tunggu pahala sedekah. Sadaqatil lahu, sedekah baginya. Ni dua
Dua perkara orang yang mati, orang yang meninggal perlu sangat-sangat ni. Sebab tu kita kena pesan kepada anak-anak kita. Wahai anak, bila ayah dah meninggal, kamu jangan lupalah ziarahilah kubur umi, kubur ayah. Supaya dia tak lalai ni. Kalau tak begitu, tak ada dah. Dia kejar dunia tak. Dia tak paling dah kubur kita. Tak ada dah. Hari raya pun tak pergi sana. Habis dah kita. Anak. Sebab tu anak ni peninggalan kita ni, Allahu Akbar. Memang besar sekali dalam Islam. Anak yang soleh. Kerana anak soleh ni memang Nabi dah cerita wa waladin solihin yad'una. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada dua ibu bapa. Kerana dia berfaedah kepada kita. Ini di antara perkara yang tak pernah habis-habis. Tak pernah putus pada kita. 3 perkara yang Nabi cerita. Tu. Sebab tu kita dah hari ni betullah kita beribadat. Beginilah kita hidupnya sampai kita meninggal. Jangan kita begitu begini, ingat. Yang penting sekali anak-anak kita. Hari ni kita kena ajak dia, kita kena asuh dia. Jangan sekadar kita saja. Kita rajin sembahyang di masjid. Kita rajin ke surau. Tapi jangan kita saja. Kita dengan isteri kita jangan saja. Kita selalu kena pisah anak-anak kita tu biar ikut kita juga. Menantu kita pun biar rajin ke masjid. Semacam kita lah. Kerana sembahyang ni, nak cerita kata tak ada dah. Kerana dia di antaranya sembahyang ni, Nabi yang dia naik ambil sendiri sembahyang tak ada. Awal-awal hukum yang ada di permukaan bumi ialah solat. Sembahyang tak ada. Yang lain tu Nabi terima di dunia. Jibril mari cerita, mari baca je. Nabi terima. Tapi sembahyang ni Nabi naik sendiri. Tak ada dah. Sebab tu sembahyang dijadikan tiang agama. Tak kata puasa, tak kata sedekah, tiang agama. Sembahyang. Sebab tu sembahyang ni Allahu Akbar. Di antara hadis yang Nabi ceritanya, orang tak mati dengan sembahyang ni 12 bala. 12 bala Allah Ta'ala bala. 3 bala sebelum meninggal. 3 bala hampir meninggal. 3 bala dalam kubur. 3 bala di akhirat nanti. 3. Itu 12 bala. Di antaranya Nabi cerita sekali apa? Nabi kata, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Itu Nabi sebut yang pertama. Orang yang meninggal sembahyang. Ataupun orang ini buat lengah-lengah dengan sembahyang. Tak gaduh dengan sembahyang. Ataupun sembahyang tak cukup 5 waktu. Sembahyang maghrib dengan isyak saja. Tapi yang lain tak sembahyang. Itu pun dimakan juga. Ini buku sembahyang. Ini keadaan sembahyang. Nabi kata, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizki. Allah Ta'ala akadkan keberkatan mencari rezeki hidup hari-hari. Payah. Cari makan payah. Kita orang kampung kata begitulah. Cari makan payah. Sepit sangat. Sepit sangat. Inilah abang tinggal sembahyang. Susah dalam hidup. Hidup dia tak senang. Hidup dia susah. Cari makan ni susah. Kerana Allah Ta'ala akad. Nabi kata Allah Ta'ala akad keberkatan. Keberkatan mencari rezeki itu. Min kasbihi wa rizkihi, dari usaha mencari rezeki. Tu. Ini di antaranya. Lebih-lebih lagi, hampir-hampir mati. Nabi kata orang ni, hari dia nak mati, dia haus, dia dahaga air. Dia dahaga air. Tu, dekat nak mati. Banyak kita tengok kan, orang nak meninggal, minta air. Bila dia nak meninggal, air. Dia minta. Dia haus, dia dahaga, dia panas. Sehingga Nabi kata dalam hadis tu, walau syuriba ma'ul anhar, walau diberi minum air sungai-sungai sekalipun, tu dia rasa tak puas lagi, dia rasa tak padah lagi. Tu rasanya orang nak meninggal. Bila dia nak meninggal tu, dia haus air, dia dahaga air. Tu walau syuriba ma'ul anhar. Ni selalu kita tengok orang nak meninggal, dia minta air, dia minta ayat.
Ni orang pun ambil kapas, celup dalam gelas, tu apa ni, pecik dalam mulut dia, tekak dia tu, Allah, tengok dia telah, tu tengok dia dah agak air. Ini memang ni orang tak semayang akibat dia. Apatah lagi dalam kubur Allah Ta'ala sediakan ulat sujaul akra. Itu nak kata Allah takut sekali. Itu semayang tak ada dah. Semayang ni paling takut sekali kalau tak semayang. Macam-macam. Himpitan kubur lagi, gelap kubur lagi, macam-macam. Ini keadaan kita. Ini masa depan kita. Masa depan kita. Bukan masa depan itu nak kerja dah. Masa depan yang kita nak lalu ni. Ni masa depan terdekat ni. Ini perlu yang kita sedia pada hari ni. Sebab tu jangan main-main. Jangan kita ni main-main benda ni. Kita kena kejar sebenar-benar. Kita kena selalu banyak cari amalan-amalan apa yang kita patut kita baca, doa mana yang selalu kita kena baca, minta mohon, kita mohon kepada Allah Ta'ala sepenuh-penuhnya hati kita supaya Allah Ta'ala lindungkan benda tu. Kerana Nabi cerita berarti sangat-sangat dahsyat alam barzakh ni. Nabi pernah cerita kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau kamu nak tengok, mu nak tahu macam mana keadaanmu masa depan, kamu tengoklah ketika kamu berada di alam barzakh. Sekiranya kamu ada di alam barzakh itu, kamu senang, kamu baik, kamu dilayani oleh para malaikat, itu tanda-tanda kamu sudah pun baik lagi akan datang. Tu. Kalau kita susah dalam kubur, kalau kita diazab dalam kubur, itu tanda-tanda kamu akan masuk neraka, wahai sahabatku. Sebab tu dalam kubur ni, alam barzakh ni penting sekali kita. Penting sekali. Bila dah kita ni cukup dah amalan kita, malaikat hormat pada kita. Sampai malikil maut pun dia hormat. Dia nak tarikkan roh kita tu, dia perlahan-perlahan. Allah Ta'ala kata, wahai malikil maut, kamu jangan buat kasar. Jangan kau buat kasar. Ini kekasihku ya malikil maut. Perlahan-perlahan kan. Kamu perlahan-perlahan kan. Jangan buat kasar. Itulah malikil maut ambil itu. Ambil. Bahkan kita ditunjuk syurga, hampir-hampir kita nak hembus nafas. Ketika kita sakratul maut, ketika nazak, ketika sakratul maut, ketika tu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Tunjukkan syurga kita. Kemudian bila dia tunjuk dah sekejap saja kita tengok, maka muka kita ceria, muka kita manis. Tengok. Keadaan mayat kita begitulah. Mana kita tengok setengah-setengah mayat tu, dia senyum. Ke arah senyum, manis muka. Tu tanda-tanda Allah Ta'ala dah tunjuk kepada syurga, dia hampir-hampir dia nak hembus nafas. Itu keadaan. Ada setengah mayat itu, muka dia masam. Muka dia terkejut. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala tertunjuk dah. Iaitu gambar neraka. Itu hampir-hampir nak kena. Adapun kita masukkan kubur, bila kita berada di alam barzakh, selama kita berada di alam barzakh, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pagi dan petang syurga. Allahu Akbar. Syurga pagi dan petang. Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Ini syurga. Uridu alaihi maq'aduh. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim ni cerita. Tu. Bila meninggal seorang beriman, seorang Islam, bila dia tu bahagianya, amalan dia cukup, Allah Ta'ala tunjuk gambar syurga dalam kubur. Uridu alaihi maq'aduh. Dibentangkan tempat duduk dia. Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Pagi kita tengok gambar syurga. Allahu Akbar. Tengok kecantikan anak-anak bidadari. Allah, ya Allah, bila lagi? Allah, ya Allah. Kita dah geram dah. Tengok bangunan, tengok kebun, tengok sungai-sungai semua. Keindahan syurga. Keindahan syurga. Kita tengok dah. Tu hadis Bukhari, hadis Muslim cerita. Bila kita berada tu. Bila sampai kita tengok tu. Hatta yab'athahullahu yaumal qiyamah. Sehingga Allah Ta'ala bangkitkan kita di hari kiamat nanti. Barulah beradu gambar dah. Kita nak bangkit dah. Kita nak hidup dah. Tu keadaan kita. Kalau orang tak apa? Kalau orang tak
tak beriman, orang tak mencukupi amalan dia, dia tunjuk gambar neraka. Begitu juga pagi dia petang juga neraka. Allahu Akbar. Itu tanda-tanda kata kita ni akan masuk neraka. Tu. Jadi keadaan kita yang kita boleh tahunya kita ni bernasib baik ke ataupun tak bernasib baik, beruntung ke kita, celaka ke kita dah tahu masa kita berada di alam barzah lagi. Bukan nanti titi siratal mustaqim dah. Kita dah tahu di sini dah. Keadaan kita ni bahagia ke ataupun celaka. Kita tahu berada di alam barzah, ibu-ibu, ayah-ayah. Ini tuan-tuan, ni keadaan kita. Kita tahu dalam barzah. Sebab tu Nabi suruh kita amat matilah, jagalah sangat-sangat biar kamu baik ketika kamu berada di alam barzah. Tu. Maka pagi ni saya rasa cukuplah untuk tazkirah sama-sama kita ingati kepada Allah Subhanahu Taala supaya kita jaga sangat-sangat. Bukan kita saja, dan sebagai ibu bapa, anak-anak kita di hari ni. Kerana remaja-remaja kita di hari ni kita tengok, tak tahulah nak kata. Yang baik itu insya-Allah lah baik kita tengok anak. Tapi tengok suasana hari ni banyak sekali muda-mudi kita. Tak tahu mana jadi mak repek habis. Tu nak ya. Kata banyaklah hari ni. Banyak orang tak semacam kita. Ni kita tak lama kita nak meninggal dah. Kita nak tinggal dah ni. Nak tinggal dah. Nasib kita nak tinggal dah. Tu nak duduk dalam alam barzah dah. Bagaimana kita nak pergi tak tahulah kita. Tapi anak kita yang paling kita risau lagi. Kerana dia sebagai peninggalan kita. Dia sebagai peninggalan kita. Kita naklah anak-anak yang soleh. Sebab tu kita jangan kira kita saja dengan isteri kita rajin ibadat, tapi anak kita pun gitu. Menantu-menantu kita gitu. Kita dorongkan mereka supaya beribadat, supaya rajin, supaya tahu. Kerana ibadat ni ialah sekarang yang pasti kita kena lakukan. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam satu ayat. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rokoklah kamu, sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Waf'alul khair, dia iringi dengan waf'alul khair. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita ni, orang beriman ni, sembahyang. Rokoklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu Tuhan kamu. Maksudnya sembahyang. Utama sekali sembahyang. Tapi sembahyang saja tak mencukupi kalau tak buat kebaikan lain-lain lagi. Tu waf'alul khair, hendak buatlah kebaikan. Adanya sedekah kita, ada tolong orang susah, ada bergotong royong, adalah macam-macam lah segala kebaikan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan harapan kamu dapat kejayaan. Inilah dikatakan ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pada pagi ini. Semoga sama-sama kita sama-sama kita fikirkan bagaimana perjalanan kita, masa depan kita. Yang tak lama lagi kita akan berjalan. Maka hari ini kita sediakan bekalan-bekalan sebanyak bolehlah. Lebih-lebih lagi sedekah jariah. Kita jangan lupa sedekah jariah. Buatlah masjid biar banyak. Biarlah buat musalla tu banyak. Dan sekolah-sekolah agama tu banyak. Itu jariah. Buatlah sebanyak boleh. Biar 100, 200 biji masjid yang kita salurkan bantuan kepada masjid-masjid. Itu dah menjadi jariah. Kerana Nabi dah cerita, jariah ni berterusan. Berterusan pahala dia. Kita berada di alam barzah, dia selalulah sapa. Tak bergaduh-gaduh, 1 minit pun tak bergaduh. 1 second pun dia tak bergaduh. Ini pahala jariah kita. Ini tak ada dah kita. Berjariah banyak. Ini menolong kita. Bila kita berada di alam barzah, dia selalu sapa. 100 biji masjid. Allahu Akbar. Kita tak ada dah buat dosa, kita ada dalam kubur lah. Kita berada dalam barzah, tak ada dosa, kita tak ada. Tapi pahala dah sampai. Pahala ni lah kita akan timbang ni. Kita akan timbang. Tu. Yang mana Tuhan kita kata, kita berada di mahkamah Rabbul Jalil.
Kita duduk di mahkamah Rabbul Jalil, tempat hisab amalan. Di situlah akan timbangnya amalan kita. Wal waznu yauma izinil haq. Timbangan di hari kiamat itu memang tentu nyata kebenaran. Sebenar. Sebab tu kita naknya faman saqulat mawazinu. Siapa yang timbangan dia tu berat. Faulaika humul muflihun. Maka kita nak timbang berat ni pasal kita nak pahala kita tu, kebajikan kita tu banyak. Tu. Maka pahala yang banyak berterusan ialah sedekah jariah. Sedekah jariah. Allahu Akbar. Sedekah jariah. Ingat, kita ada RM10, RM20, kita selalulah kepada benda tu. Ingat, itu berarti sekali di masa depan kita. Masa depan kita tak ada dah. Maka setakat ni hari ini saya banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Imam kita, juga para hadirin hadirat di pagi yang mulia, di pagi yang berkat. Semoga di pagi jemaah yang kita ada bersama, setelah kita baca Al-Quran dah, kita dengar sedikit tazkirah untuk sama-sama mengingati diri masing-masing. Hamba pun demikian juga. Bukan hamba pandai kata saja. Hamba ni pun macam depa lah. Macam buat kita serumah lah. Mana selalu kita kena ingati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itulah yang kita perlu sekali mengingati sesama kita. Karena manusia ni hidup dalam kelalaian. Dalam kelalaian. Kita selalu lalai, kita selalu tak ingat, selalu sibuk dengan kerja-kerja, sibuk dengan urusan-urusan. Kita pasti kena ada mengingati sesama kita. Itulah yang paling baik sekali kita hidup. Itulah bagi orang duk melau-lau, orang duk minta tolong tu dalam neraka tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Hantarlah kami ke dunia semula. Hantarlah kami ke kampung kami semula. Itu minta. Ini penyesalan. Ini kesesalan masalah. Orang-orang kafir yang tak bernasib baik. Kita hari ini alhamdulillah jagalah Islam ni supaya sampai akhir hayat kita. Banyakkan amal ibadat kita. Jangan kita lalai hidup hari-hari. Karena sementara saja. Sementara saja kita hidup ni. Itu Allah Ta'ala ada cerita dalam buku. Begitu juga kita orang Islam ni. Kita orang Islam sendiri. Dalam Islam, orang Islam sendiri. Kalau kita tak banyakkan amal ibadat, nanti kita menyesal dalam kubur. Yang mana Tuhan kata, wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu duk melau-lau di dalam kubur tu. Kita ni. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Wahai Tuhan kami, bawa keluarlah kami. Bawa keluar kami. Hantarlah kami ke rumah kami semula. Tu katanya. Rayuan ahli kubur tu. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Itu kata-kata rayuan ahli kubur. Nabi pun cerita kita dalam kubur ni. Nabi ibaratkan kita, Nabi buat bandingan kita ni. Semacam orang lemah air. Orang tenggelam air. Innal mayyita fil qabri kal ghariqil mughawis. Mayat yang ada dalam kubur tu, bila tak cukup amalan dia, amalan dia tak mencukupi, dia hidup dalam kubur ni memang susah. Nabi kata kal ghariqil mughawis. Bagaimana orang yang tenggelam air? Tenggelam air macam mana? Minta tolong lah. Tolong. Tu keadaan orang-orang tenggelam air. Tu kata-kata Rasulullah, hadis Rasulullah. Kal ghariqil mughawis yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Selalu dia tunggukan doa daripada orang hidup. Dia perlu doa daripada orang hidup. Sebab tu Nabi suruh kita tinggal anak-anak yang soleh. Anak soleh lah sentiasa mendoakan pada dua ibu bapa dia. Ataupun kita ni bila ziarahi kubur, kita doalah semua ahli kubur. Jangan ibu bapa kita saja. Kerana orang yang tak mari berdoa tu macam mana dia tu? Orang tak mari berdoa tu. Anak dia tak mari ke kubur ayah dia. Ayah dia sedang menunggu dia. Tak sampai pun doa, tak ada apa. Kita tolonglah doa pada dia. Muslimin, muslimah. Allah alangkah bahagianya dia, kita tolong dia. Anak pun tak jumpa dah.
Tak tahu ke mana dah, duduk ke mana dah anak dia. Mati ke hidup tak tahu dah. Kita tolong doa kata kita bila kita di kubur. Ini ziarahi kubur. Itu rayuan. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi au sadaqatil lahu. Atau Nabi kata orang duduk dalam kubur tu dia tunggu sedekah. Dia tunggu pahala sedekah. Sadaqatil lahu, sedekah baginya. Ni dua perkara orang yang mati, orang yang meninggal perlu sangat-sangat ni. Sebab tu kita kena pesan kepada anak-anak kita. Wahai anak, bila ayah dah meninggal, kamu jangan lupalah ziarahilah kubur umi, kubur ayah. Supaya dia tak lalai ni. Kalau tak begitu tak ada dah. Dia kejar dunia tak. Dia tak paling dah kubur kita. Tak ada dah. Hari raya pun tak pergi. Sana. Habis dah kita. Anak. Sebab tu anak ni peninggalan kita ni, Allahu Akbar. Memang besar sekali dalam Islam. Anak yang soleh. Kerana anak soleh ni memang Nabi dah cerita wa waladin solihin yad'unah. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada dua ibu bapa. Kerana dia berfaedah kepada kita. Ini di antara perkara yang tak pernah habis-habis. Tak pernah putus pada kita. 3 perkara yang Nabi cerita. Tu. Sebab tu kita dah hari ni berterulah kita beribadat. Beginilah kita hidupnya sampai kita meninggal. Jangan kita begitu begini, ingat. Yang penting sekali anak-anak kita. Hari ni kita kena ajak dia, kita kena asuh dia. Jangan sekadar kita saja. Kita rajin sembahyang di masjid. Kita rajin ke surau. Tapi jangan kita saja. Kita dengan isteri kita jangan saja. Kita selalu kena pisah anak-anak kita tu biar ikut kita juga. Menantu kita pun biar rajin ke masjid. Semacam kita lah. Kerana sembahyang ni, nak cerita kata tak ada dah. Kerana dia di antaranya sembahyang ni, Nabi yang dia naik ambil sendiri sembahyang tak ada. Awal-awal hukum yang ada di permukaan bumi ialah solat. Sembahyang tak ada. Yang lain tu Nabi terima di dunia. Jibril mari cerita, mari baca je. Nabi terima. Tapi sembahyang ni Nabi naik sendiri. Tak ada dah. Sebab tu sembahyang dijadikan tiang agama. Tak kata puasa, tak kata sedekah, tiang agama. Sembahyang. Sebab tu sembahyang ni Allahu Akbar. Di antara hadis yang Nabi ceritanya, orang tak mati dengan sembahyang ni 12 bala. 12 bala Allah Ta'ala bala. 3 bala sebelum meninggal. 3 bala hampir meninggal. 3 bala dalam kubur. 3 bala di akhirat nanti. 3. Itu 12 bala. Di antaranya Nabi cerita sekali apa? Nabi kata, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Itu Nabi sebut yang pertama. Orang yang meninggal sembahyang. Ataupun orang ini buat lengah-lengah dengan sembahyang. Tak gaduh dengan sembahyang. Ataupun sembahyang tak cukup 5 waktu. Sembahyang maghrib dengan isyak saja. Tapi yang lain tak sembahyang. Itu pun dimakan juga. Ini buku sembahyang. Ini keadaan sembahyang. Nabi kata, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizki. Allah Ta'ala akadkan keberkatan mencari rezeki hidup hari-hari. Payah. Cari makan payah. Kita orang kampung kata begitulah. Cari makan payah. Sepit sangat. Sepit sangat. Inilah abang tinggal sembahyang. Susah dalam hidup. Hidup dia tak senang. Hidup dia susah. Cari makan ni susah. Kerana Allah Ta'ala akad. Nabi kata Allah Ta'ala akad keberkatan. Keberkatan mencari rezeki itu. Min kasbihi wa rizkihi, dari usaha mencari rezeki. Tu. Ini di antaranya. Lebih-lebih lagi, hampir-hampir mati. Nabi kata orang ni, hari dia nak mati, dia haus, dia dahaga air. Dia dahaga air. Dekat nak mati. Banyak kita tengok kan, orang nak meninggal, minta air. Bila dia nak meninggal, air, dia minta. Dia haus, dia dahaga, dia panas.
Sehingga Nabi kata dalam hadis tu, walau syuriba ma'ul anhar, walau diberi minum air sungai-sungai sekalipun, tu dia rasa tak puas lagi, dia rasa tak padah lagi. Tu rasanya orang nak meninggal, bila dia nak meninggal tu dia haus air, dia dahaga air. Tu walau syuriba ma'ul anhar. Ni selalu kita tengok orang nak meninggal, dia minta air, dia minta ayam, minta ayam. Ni orang pun ambil kapas, celup dalam gelas, tu apa ni, pecik dalam mulut dia, tekak dia tu. Allah, tengok dia telah, tu tengok dia dah ke air. Ini memang ni orang tak semayang akibat dia. Apatah lagi dalam kubur Allah Ta'ala sediakan ulat sujaul akra. Itu nak kata Allah takut sekali. Itu semayang tak ada dah. Semayang ni paling takut sekali kalau tak semayang. Macam-macam. Hipit tang kubur lagi, gelap kubur lagi, macam-macam. Ini keadaan kita. Ini masa depan kita. Masa depan kita. Bukan masa depan untuk nak kerja dah. Masa depan yang kita nak lalu ni. Ni masa depan terdekat ni. Ini perlu yang kita sedia pada hari ni. Sebab tu jangan main-main. Jangan kita ni main-main benda ni. Kita kena kejar sebenar-benar. Kita kena selalu banyak cari amalan-amalan apa yang kita patut kita baca, doa mana yang selalu kita kena baca, minta mohon. Kita mohon kepada Allah Ta'ala sepenuh-penuhnya hati kita supaya Allah Ta'ala lindungkan benda tu. Kerana Nabi cerita berarti sangat-sangat dahsyat. Alam barzah ni Nabi pernah cerita kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau kamu nak tengok, mu nak tahu macam mana keadaanmu masa depan, kamu tengoklah ketika kamu berada di alam barzakh. Sekiranya kamu ada di alam barzakh itu, kamu senang, kamu baik, kamu dilayani oleh para malaikat, itu tanda-tanda kamu sudah pun baik lagi akan datang. Tu. Kalau kita susah dalam kubur, kalau kita diazab dalam kubur, itu tanda-tanda kamu akan masuk neraka, wahai sahabatku. Sebab tu dalam kubur ni, alam barzakh ni penting sekali kita. Penting sekali. Bila dah kita ni cukup dah amalan kita, malaikat hormat pada kita. Sampai malikil maut pun dia hormat. Dia nak tarikkan roh kita tu, dia perlahan-perlahan. Allah Ta'ala kata, wahai malikil maut, kamu jangan buat kasar. Jangan kau buat kasar. Ini kekasihku ya malikil maut. Perlahan-perlahan kan. Kamu perlahan-perlahan kan. Jangan buat kasar. Itulah malikil maut ambil itu. Bahkan kita ditunjuk syurga, hampir-hampir kita nak hembus nafas. Ketika kita sakratul maut, ketika nazak, ketika sakratul maut, ketika tu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Tunjukkan syurga kita. Kemudian bila dia tunjuk dah sekejap saja, kita tengok, maka muka kita ceria, muka kita manis. Tengok. Keadaan mayat kita begitulah. Dia mana kita tengok setengah-setengah mayat tu, dia senyum. Ke arah senyum, manis muka. Tu tanda-tanda Allah Ta'ala dah tunjuk kepada syurga, dia hampir-hampir dia nak hembus nafas. Itu keadaan. Ada setengah mayat itu, muka dia masam. Muka dia terkejut. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala tertunjuk dah. Iaitu gambar neraka. Itu hampir-hampir nak kena. Adapun kita masukkan kubur, bila kita berada di alam barzakh, selama kita berada di alam barzakh, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pagi dan petang syurga. Allahu Akbar. Syurga pagi dan petang. Bil ghadawati wal ashi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Ini syurga. Uridu alaihi maq'aduh. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim ni cerita. Tu. Bila meninggal seorang beriman, seorang Islam, bila dia tu bahagianya, amalan dia cukup, Allah Ta'ala tunjuk gambar syurga dalam kubur. Uridu alaihi maq'aduh, dibentangkan tempat duduk dia. Bil ghadawati wal ashi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Pagi kita tengok gambar syurga, Allahu Akbar. Tengok kecantikan anak-anak bidadari. Allah, ya Allah, bila lagi, Allah, ya Allah. Oh, kita dah geram dah.
Oh, tengok bangunan, tengok kebun, tengok sungai-sungai semua. Keindahan syurga. Keindahan syurga. Kita tengok dah. Ha tu. Tu hadis Bukhari, hadis Muslim cerita. Bila kita berada tu. Bila sampai kita tengok tu. Hatta yab'athahullahu yaumal qiyamah. Sehingga Allah Ta'ala bangkitkan kita di hari kiamat nanti. Barulah beradu gambar. Kita nak bangkit dah. Kita nak hidup dah. Tu keadaan kita. Ni, kalau orang tak apa, kalau orang tak beriman, orang tak mencukupi amalan dia tunjuk gambar neraka. Begitu juga pagi dia petang juga neraka. Allahu Akbar. Itu tanda-tanda kata kita ni akan masuk neraka. Tu. Jadi keadaan kita yang kita boleh tahunya kita ni bernasib baik ke atau tak bernasib baik, beruntung ke kita, celaka ke kita dah tahu masa kita berada di alam barzah lagi. Bukan nanti titi siratal mustaqim dah. Kita dah tahu di sini dah. Keadaan kita ni bahagia ke ataupun celaka. Kita tahu berada di alam barzah, ibu-ibu, ayah-ayah. Ini tuan-tuan. Ni keadaan kita. Kita tahu dalam barzah. Sebab tu Nabi suruh kita amat matilah, jagalah sangat-sangat biar kamu baik ketika kamu berada di alam barzah. Ha tu. Maka pagi ni saya rasa cukuplah untuk